Isu kebocoran data pribadi dan keberkesanan Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 menjadi tumpuan sidang Dewan Rakyat pada sesi pagi tadi. Ahli yang berhormat juga diperjelaskan berhubung permohonan permit untuk program tinjauan mesra atau walkabout ketika pilihan raya. Untuk perkembangannya, kita terus ke Parlimen bersama rakan setugas Ridwan Hussein. Silakan Ridwan. Baik, terima kasih Azaria di studio. Tuduhan menyatakan kerajaan berniat jahat dalam isu permohonan permit untuk program tinjauan mesra atau walkabout ketika pilihan raya adalah tidak berasas. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Lee Wee Keong berkata ia kerana peraturan di bawah bidang kuasa Polis Diraja Malaysia PDRM itu bukan satu peraturan baru, malah telah pun diguna pakai dalam setiap pilihan raya sebelum ini. Menjawab soalan Ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azalina Osman Said pagi tadi, beliau berkata pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan PDRM juga telah memaklumkan peraturan itu dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat, termasuklah mereka yang bertanding dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai. Pada hari pertama apabila pengumuman penamaan calon telah pun diumumkan, pihak polis dan juga SPR telah pun mengadakan mesyuarat pada hari pertama bersama dengan semua ejen calon, wakil calon, di mana pada hari itu 42 permit kempen walkabout telah pun diluluskan oleh PDRM. Jadi itu bukanlah perkara baru. On the first day telah pun diumumkan, bukan pada masa pertengahan kempen yang seperti dituduhkan oleh pihak pengarang ini. Beliau berkata keperluan permohonan dan pengeluaran permit itu tertakluk Undang-Undang Pilihan Raya mengikut Seksyen 24B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Ia bagi memudahkan urusan pemantauan kempen pilihan raya serta memastikan perkara berkaitan keselamatan dititik beratkan pada setiap masa. Jelasnya meskipun tiada kuasa khusus berkaitan penetapan syarat permit itu, PDRM mempunyai kuasa tersirat untuk menetapkan syarat kepada permit tersebut di bawah Seksyen 40 Akta Tafsiran 1948 yang mana pihak berkuasa yang mengeluarkan permit boleh mengenakan syarat-syarat yang munasabah. Ia termasuklah syarat yang ditetapkan berkaitan dengan urusan ketenteraman dan juga keselamatan dan memastikan kempen calon bertanding berjalan lancar, teratur dan terkawal. Selasa lalu, pengerusi SPR, Datuk Azhar Azizan Harun mengingatkan kempen yang dibuat dari rumah ke rumah perlu mendapat permit daripada polis kerana ia juga suatu bentuk berkempen. Katanya, program tinjauan mesra yang turut dianggap sebagai kempen bergerak perlu mempunyai tempoh masa dan lokasi yang jelas bagi tujuan pemantauan. Sebanyak 27,759 amaran telah dikeluarkan kepada premis yang gagal meletakkan tanda larangan merokok. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 3,889 notis pula dikeluarkan kepada mereka yang merokok di kawasan restoran. Tambah beliau, penguatkuasaan juga tertumpu di premis menjual rokok elektronik atau vape berhampiran sekolah. Pihak Kementerian Kesihatan telah mengadakan sesi perbincangan bersama pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membincangkan strategi dan langkah-langkah untuk memastikan masalah penggunaan rokok elektronik atau vape di kalangan pelajar sekolah dapat kita bendung. Di antara langkah yang telah diambil Kementerian Kesihatan KKM adalah aktiviti penguatkuasaan terhadap penjualan rokok elektronik yang mengandungi secair nikotin dan penggunaan rokok elektronik di kalangan mereka yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Jelasnya di bawah peruntukan Akta Racun 1952, bahagian penguatkuasaan farmasi KKM telah menjalankan tindakan penguatkuasaan di seluruh Malaysia pada 20 Ogos dan 31 Oktober 2019. Tindakan penguatkuasaan undang-undang terhadap perokok yang ingkar akan larangan merokok di semua premis makanan akan bermula 1 Januari 2020. Ia ditumpukan kepada kedai penjualan vape berhampiran sekolah serta yang menjadi akses kepada pelajar seperti di kedai runcit, kedai gadget dan kedai peralatan rokok elektronik. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan memperketatkan lagi penguatkuasaan dan mengambil tindakan terhadap penjenayah cyber berikutan peningkatan dalam kes ancaman kebocoran data dalam negara. Menterinya Gobind Singh Dio berkata usaha sedang diambil untuk menambah pegawai yang pakar dalam aspek penggodaman serta mempertimbang untuk mewujudkan makmal pemprosesan bagi mempercepatkan penyiasatan kes kebocoran data.
kita ada kepakaran dan juga dalam JPDP yang ada di dalam kementerian saya, memang mereka ini sekarang ada wujudnya sistem-sistem yang membolehkan mereka melaksanakan siasatan. Tetapi dalam masa yang sama saya akan cadangkan supaya ianya diperkukuhkan lagi. Kita perlukan lebih daripada pakar-pakar ini. Kita juga perlukan lebih bantuan dari segi makmal supaya kita dapat proseskan bukti-bukti yang ada supaya kita boleh dengan cepat dan pantas menjuru kepada di mana yang berlaku masalah itu, bagaimana kita boleh sekat masalah itu dari. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Ronald Kendi mengenai keberkesanan Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 dalam menangani insiden kebocoran data pribadi. Baru-baru ini sebanyak 19,992 rekod pemeriksaan radiologi pesakit dibocor dalam talian. Ancaman itu turut menjejaskan industri penerbangan negara apabila Malindo Air mengesahkan bahawa data pelanggan seperti butiran pasport, alamat dan nombor telefon penumpang dibocorkan. Jabatan Perlindungan Data Pribadi JPDP telah melaksanakan tindakan pendakwaan dan pengkompaunan bagi siasatan yang melibatkan pelanggaran Akta Perlindungan Data Pribadi 2010. Sehingga 30 Oktober 2019, 5 kes orang saman OKS telah didakwa di mahkamah dengan jumlah denda sebanyak RM54,000 dan 7 orang kena kompaun OKK telah dikompaun dengan jumlah kompaun sebanyak RM80,000. Baik, sidang Dewan kini sedang berehat sebentar dan akan kembali membahaskan rang undang-undang perbekalan sektor pelancongan negara pada jam 2.30 petang nanti. Dan dengan itu, kita kembali bersama Azaria di Sri Pentas. Silakan Azaria. Baik, terima kasih Ridwan Hussein yang bertugas di Parlimen hari ini.